Okey, kita mulakan untuk kelas kita pagi ni dengan bacaan doa. Okay, Adam macam doa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazafini rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Pagi ni kita akan sambung, masih lagi kita teruskan lagi lah bidang akhlak Islamiah. Okey. Pelajaran 27. Tajuk apa? Tajuk dia Santuni Jiranmu. Santuni Jiranmu. Muka surat 205. Okey. Siapa ada buku tab boleh buka buku tab lah 205 ataupun boleh tengok kat skrin pun. Ustaz dah share skrin kan. Okey. Tajuk apa? Santuni Jiranmu. Okey, kita mula dengan Farhan dulu lah, Farhan. Okey. Baca dulu Farhan. Yang bahasa tu ah. Betul. Maksud jiran tu. Jiran dari segi bahasa, orang yang berada di sekeliling. Istilah. Okay. Orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Okey. Baca dalil sikit. Yang surah tu. Betul. Wa'budu wa hawala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari qurba wal jaril junubi wal biwasahibi bil jambi wabnis sabili wa malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana muntalan fadura kana mukhtalan fakhura mukhtalan fakhura. Okay. Lepas tu maksud dia, hendaklah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga dan yang dekat dan yang jauh. Rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Okay. Last sikit ni. Tuntutan ini tu, nombor 2. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir al yukrim jarahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka dia hendaklah
memuliakan jirannya. Okey. Okey, terima kasih Farhan. Okey. Okey, kita tengoklah. Tajuk kita tentang apa? Tentang santuni jiranmu. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena santuni ni, maksudnya kita kena buat baik pada jiran kita lah. Jiran. Okey. Maksud jiran. Okey, apa maksud jiran? Jiran dari segi bahasa orang yang berada di sekeliling. Kan? Sekeliling rumah kita lah. Okey. Sekeliling rumah kita. Bunyi apa ada bunyi apa ke? Okey. Dari segi istilah pula, orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Kan maksudnya jiran kita ni dekat dengan rumah kita, maksudnya orang yang tinggal apa? Berdekatan. Kan sehingga apa? Ni para ulama letaklah antaranya apa? 40 buah rumah. 40 buah rumah dari setiap penjuru. Kan maksudnya depan rumah ada 40 buah rumah lah, depan jauh dekat-dekat tu kan. Kita daripada 1, 2, 3, 4 sampai 40. Okey, sebelah kanan pula 40 buah. Sebelah kiri pula 40 buah. Belakang pula 40 buah. Itu semua jiran kita lah. Kan kalau senangnya zaman lah ni, kita kata kalau duduk taman, satu taman kita tu lah semua jiran kita. Cuma dia ada di jiran yang dekat, ada jiran yang jauh lah. Jiran yang dekat ni sebelah rumah kita, depan rumah kita, tepi rumah kita ataupun belakang rumah kita yang dekat-dekat kan. Okey. Jadi ada jiran dekat, jiran jauh lah. Okey. Jadi jiran ni benar orang yang tinggal dekat dengan kita. Dekat dengan kita yang dalam ni kalau kita tengok ni 40 buah rumah lah. 40 buah rumah. Okey, benda ni Aisyah. Okey. Dalil dia. Dalil Al-Quran, dalil naqli ni dalil daripada Al-Quran dan hadisnya tentang galakkan menghormati jiran. Kan buat baik. Kan sebelum ni kita belajar dah buat baik pada ibu bapa, keluarga kan. Semua ni adalah ayat Al-Quran. Kan buat baik kepada kaum kerabat, buat baik kepada orang yatim. Kita tengok ayat ni lah dalam surah An-Nisa surah nombor 4 ayat 36 kan. Okay, Allah Ta'ala sebut wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Okay, Allah Ta'ala sebut apa? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Kan perintah utama apa? Suruh kita buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Okay, kemudian apa? Jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Okay, ini perintah yang kedua lah. Jangan kita mensyirikkan Allah. Okay. Yang seterusnya apa? Allah Ta'ala sebutlah, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Kan lepas kita buat ibadat, kita jauhkan diri pada syirik, Allah Ta'ala suruh apa? Suruh buat baik pada ibu bapa. Okey, kemudian apa? Dan kaum kerabat. Kaum kerabat ni adik-beradik kita lah. Kan, pak menakan kita, sepupu kita, adik-beradik kita. Okey. Orang miskin. Okey, anak yatim tu tinggal. Anak yatim. Kan, anak yatim budak yang kita kata yang kematian ayah ataupun mak dia. Ataupun boleh jadi kematian mak atau ayah lah. Yatim piatu kan. Kemudian apa? Orang miskin juga kita kena buat baik. Kan, sebab apa? Dengan cara apa? Kita tolong mereka lah. Kan. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Jiran tetangga yang dekat dan jauh. Okay. Jiran tetangga yang dekat dan jauh. Ni lah ayat dia ni. Wal jari dzil qurba. Ni jar ni maksudnya jiran lah. Okay. Jiran yang dekat. Wal jaril junubi. Ataupun jiran yang jauh. Okay. Inilah kita kata apa? Ayat Quran dia lah. Okay. Lepas tu akan sejawat. Itu pada orang musafir yang terlantar. Kan, maksudnya orang musafir yang tak ada duit, dia ada masalah kan. Okey, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Hamba lah, okey. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada orang yang sombong, takabur dan membanggakan diri. Okey. Okey, Nurul-Nisa masuk, okey. Okey, itu ayat Quran ni lah. Jadi buat baik kepada jiran ni bukan sekadar kita kata apa, kita punya sifat kemanusiaan kita lah kan, kita tolong orang susah kan, tapi jiran ni juga apa,
dia ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat baik kepada jiran kita. Sebab apa? Sebab dia rumah dia dekat dengan rumah kita. Kan, ada masa kita tolong depa, ada masa mungkin depa minta tolong kita. Kan? Jadi kita kena, sebab kita hidup dekat kan, sama-sama kan, hidup dalam satu taman, dalam satu kampung, kan, dalam satu qaryah kan. Okey. Itu yang pertama ayat Quran. Okey. Yang kedua pada tuntutan berdasarkan hadis Nabi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Kan. Ini dalam hadis yang sahih lah. Nabi sebut apa? Nabi kata sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jirannya. Okay. Bunyi apa? Ada orang buka ni lah. Kamu dengar bunyi mesin tak? Sedap kan? Tak dengar sebut lah. Okey dah. Okey. Dalam hadis ni Nabi sebut apa? Nabi sebut sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kan maksudnya apa? Nabi sebut siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Maka apa? Maka dia hendaklah memuliakan jirannya. Kan. Nak menunjukkan kata apa? Kata buat baik kepada jiran ni termasuk dalam iman. Kepercayaan kita kepada Allah. Kan, termasuk daripada keimanan kita kepada Allah dan juga keimanan kita kepada hari akhirat. Kan? Maksudnya kita percaya apa? Kita percaya kalau buat baik ni dapat pahala. Kalau tak buat baik, kalau kita buat benda yang tak elok, dia boleh dapat dosa lah. Kan? Maksudnya agama sangat mementingkan berkaitan dengan jiran ni. Okey. Terus seterusnya adab berjiran amalan Rasulullah. Ni kita bagi siapa pula? Siapa ada ni? Aisyah boleh? Baca. Sambung. Ada berjiran amalan Rasulullah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fala yu'zi jarah. Maksudnya, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka janganlah menyakiti jirannya. Okey, terus. Contoh adab berjiran yang diamalkan oleh Rasulullah. Okay. 1. Melayan jiran dengan baik walaupun bukan Islam. 2. Rasulullah SAW meminta tetamu memberi salam di sisi pintu supaya tidak ternampak aib dalam rumah. 3. Rasulullah menyuruh Abu Zar membanyakkan kuah ketika memasak untuk diberikan kepada jiran. 4. Rasulullah meminta supaya jiran diberi keutamaan dalam jual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. 5. Memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Okay, last. Bawah tu. Rasulullah SAW bersabda daripada Anas bin Malik, Ma'amana bi man bata syab'anan wajarahu ja'i'un ila janbih wa huwa ya'lamu bi. Maksudnya tidak beriman denganku sesiapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia mengetahui jirannya sedang kelaparan. Okey, terima kasih Aisyah. Okey. Adab berjiran amalan Rasulullah. Kan sebab benda ni bila suruhan dalam Al-Quran, kita kata mestilah Nabi lah orang yang pertama yang akan buat. Kan? Sebab tu ada hadis Nabi juga, Nabi suruh kita memuliakan jiran macam kat atas tadi kan.
Jadi macam mana kita akan tengok Nabi sendiri, amalan Nabi sendiri beradab dengan jiran. Yang pertama hadis ni lah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Kan? Tadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia apa? Dia akan memuliakan jiran. Hadis ni pula Nabi kata apa? Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Maksudnya ada dua lah. Satu, kita kata kita kena buat baik pada jiran. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang kedua, kita jangan sakiti jiran. Yang kedua apa dia? Kita jangan menyakiti jiran kita. Okay? Ini termasuk apa? Termasuk dalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kalau orang yang buat jahat kepada jiran ataupun orang tu tak memuliakan jiran, maksudnya dia tak beriman lah dengan Allah dan Rasul. Maksudnya dia tak betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Kan? Dan dia betul-betul, dia tak betul-betul beriman kepada hari akhirat. Kan? Kalau dia yakin tu mestilah dia akan buat baik kepada jiran dan juga tidak menyakiti jiran. Okey. Contoh adab yang berjiran yang diamalkan oleh Rasulullah. Kan? Yang pertama dia melayan jiran dengan baik walaupun bukan Islam. Kan? Jiran ni pertama dia nama je jiran, dia memang kita kena buat baik dah. Kalau orang Islam, kalau adik-beradik kita, lebih-lebih lagi lah sebab kita ada dua hubungan. Hubungan apa? Jiran. Satu lagi Islam pula. Kita ada hubungan jiran, lepas tu pak menakan kita pula. Lebih lagi lah kan. Jadi walaupun macam tu maksudnya apa? Berjiran ni diamalkan oleh Rasulullah, maksudnya orang bukan Islam pun kita kena buat baik kok. Walaupun dia jiran kita, walaupun dia bukan Islam. Yang kedua, Rasulullah meminta tetamu memberi salam di sisi pintu supaya tidak ternampak aib di dalam rumah. Ni aib ni kita kata adab lah nak pergi rumah orang kan, bukan jirannya, rumah siapa pun. Bila kita pergi, kita ketuk pintu, kita bagi salam, kita jangan pergi tunggu kat pintu. Kita tunggu tepi sikit. Kan supaya apa? Supaya kalau jiran kita ke, adik-beradik kita ke, siapalah kita pergi rumah pun, bila dia buka pintu, nanti nampaklah rumah dia. Kita tak mau nanti kita tengok benda-benda yang tak sepatutnya kita nampak lah. Mungkin isteri dia, anak perempuan dia ke, tak tutup aurat ke kan. Jadi agama ajak apa? Maksudnya kalau kita pergi rumah jiran, kita apa? Kita tunggu kat tepi pintu. Supaya tak nampak aib dalam rumah. Okey, yang ketiga, Rasulullah menyuruh Abu Dhar membanyakkan kuah ketika memasak untuk diberikan kepada jiran. Kan nak tunjuknya kata apa? Banyakkan kuah ni bukan tak ada isi kan. Maksudnya apa? Sebagai nak buat baik kepada jiran dia lah, nak bagi nampak macam banyak. Kan? Kalau ada isi banyak, kuah lagi banyak lagi bagus lah kan. Yang keempat, Rasulullah meminta supaya jiran diberi keutamaan dalam jual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Jadi sampai peringkat apa? Nabi memuliakan bila berniaga pun Nabi suruh utamakan jiran dulu sebelum nak jual ke orang lain. Sebab apa? Sebab kot lah jiran nak beli. Kan, mesti utamakan jiran dulu. Okay. Yang kelima, memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Ini budaya orang Melayu biasalah, kadang-kadang kita bulan puasa, bulan biasa pun kadang-kadang kalau kita masak lebih, kita beli makanan lebih, kita hantarlah kat jiran sebelah kita sikit. Kan, bila dia buat kenduri ke, kita hantar makanan. Kan, bila dia ada kematian, kita hantar makanan juga rumah dia. Kan, ni apa dia? Sebagai adab yang Nabi ajak. Okey, kemudian sabda Rasulullah yang kedua, Nabi kata apa? Man amana bi man bata syab'anan wa jarahu ja'i' ila janbih wa huwa ya'lamu bihi. Tidak beriman denganku sesiapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia mengetahui jirannya sedang kelaparan. Inilah ni macam musim Covid kan. Covid-19 ni kan banyak hari tu kamu bentar kot duk baca. Kan ada apa pasal bendera putih lah kan, kalau siapa susah suruh angkat bendera putih. Kan sepatutnya kita sebagai jiran kita kena ambil berat lebih sikit pada orang lain. Kan kalau kita tahu jiran kita susah, kita tolonglah dia. Kalau kita tak mampu, kan banyak tempat bantuan. Boleh minta. Kalau kat Perlis ni macam-macam, setiap masjid qaryah ni dia ada amil dia yang sediakan makan dari segi barang-barang, sediakan duit. Kan tapi jiran tu kita jangan jadi macam ni lah, macam hadis Nabi kata ni. Maksudnya tidak beriman denganku sesiapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia tahu kata jiran dia sedang lapar. Maksudnya nak kena kongsi lah dengan jiran. Kan maksudnya
Kalau kita tahu jiran kita apa, dia tak ada kerja, lepas tu dia tak ada duit, kan dia pun tak boleh makan, kan nak beli beras tak ada, kan nak beli makanan tak ada. Jadi kita sebagai apa? Sebagai jiran kita kena tolonglah. Kalau tidak apa? Kalau tidak kita akan jadi ni tidak beriman denganku. Maksudnya bukan tak beriman jadi kafir. Maksudnya tidak sempurna iman kita. Kan tidak sempurna iman kita. Ni contohlah yang Nabi suruh kita buat baik kepada jiran kita. Okey. Kemudian apa lagi? Adam. Ya Adam tak baca, ada marah pula kan. Adam seronok baca ni Ustaz. Adam sambung Adam. Ya okey Ustaz. Tadi. Yang warna hijau tu Ustaz. Warna hijau. Hijau Tu yang kotak hijau ni. Hak dan kewajipan terhadap jiran. Hak dan terhadap jiran. Terdapat 3 tingkat apa ni kategori jiran dalam Islam seperti yang berikut. Okey. Kategori jiran. Okey. Hak. Dia hak Ustaz. Hak. Hak. Okey. Kewajipan terhadap jiran. Okey. Muslim. Muslim dan kerabat. 3 hak Muslim, kerabat, jiran. Mendapat ketenangan. Mendapat ketenangan, keselesaan dan keselamatan seperti memanggil jiran dengan suara yang sesuai. Muslim yang bukan kerabat. 2 hak Muslim, jiran. Memberi nasihat. Mengajak jiran membuat perkara yang baik dan mencegah perkara mungkar. Bukan Islam. 1 hak jiran. Mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh jiran. Tidak mengintai aurat jiran. Okey. Menjaga rumah jiran ketika ketiadaannya. Okey, terima kasih Adam. Okey. Hak dan kewajipan jiran. Ni Ustaz sebut dah sikit tadi. Saya sebut sikit lah. Okey. Kategori jiran pula ada banyak kan? Ada 3 lah. Kalau banyak ada 3 kan? 3 ke banyak lah kan? Yang pertama Muslim dan kerabat. Maksudnya Muslim dan adik-beradik kita lah, saudara kita. Yang kedua Muslim bukan kerabat. Yang ketiga bukan Islam. Okey. Bila hak kita 3 kategori tadi, kalau Muslim dan kerabat ada 3 hak yang kita lah. Maksudnya dia hak sebagai seorang Islam. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua pada hak sebagai kerabat lah, hak sebagai adik-beradik. Yang ketiga hak sebagai jiran. Ni contoh macam Ustaz kata apa? Hak nakan kita lah sebelah rumah kita. Dia dah lah pak nakan kita, kerabat kita. Dia pun orang Islam. Dia pun jiran kita juga. 3 hak dia. Kan? 3 hak dia kita patut penuhi lah. Kan? Jadi kewajipan terhadap jiran ni dia mendapat ketenangan, keselesaan dan keselamatan seperti memanggil jiran dengan suara yang sesuai. Okey? Suara yang sesuai. Okay. Yang kedua pula, Muslim yang bukan kerabat. Orang Islam tu dia jiran kita, dia orang Islam tapi dia bukan adik-beradik kita. Maksudnya dia apa? Dia akan dapat 2 hak. Pertama hak sebagai seorang Muslim, yang kedua hak sebagai seorang jiran lah. Okey. Apa dia? Memberi nasihat, mengajak jiran membuat perkara yang baik dan mencegah perkara mungkar. Okey. Yang ketiga pula,
jiran kita yang bukan Islam. Okay, bukan Islam. Hak apa? Hak jiran je lah. Sebab dia bukan Islam dan dia bukan adik-beradik kita. Jadi dia hak jiran saja. Apa dia mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh jiran, tidak mengintai aurat jiran, menjaga rumah jiran ketika ketiadaannya. Kan? Ni hak-hak yang patut kita bagi kepada jiran kita lah. Kan? Sebab apa? Sebab tu adalah hak. Mereka sepatutnya dapat hak yang kita patut bagi. Ataupun mereka pun sebagai jiran kita, mereka pun kena gunakan hak kita sebagai jiran mereka juga lah. Sama je. Okay. Okay. Sudah habis hak. Okay. Saya tengok ni secara umur. Dia ada berapa lagi? Ada 2 je lah. Sikit ni. Okay. Sambung benda ni. Kewajipan berjiran yang perlu diamalkan dalam kehidupan harian. Amirah ada Amirah? Amirah okey tak? Dengar tak? Amirah? Oh Amirah. Amirah dah? Lain dia slow kot Ustaz. Lain slow. Farisha ada Farisha? Farisha ada Farisha? Ada juga. Adam juga lah. Adam sambung boleh tak? Boleh. Kena. Yang 08 kan? Antara ada untuk menjaga hubungan baik sesama jiran, termasuklah bertegur siapa? Bertegur siapa? Bertegur siapa? Menggembirakan jiran. Mengembirakan jiran dan mengucapkan tahniah apabila mendapat nikmat. Okay. Berbuat baik dan tidak menyakiti. Menjaga harta benda jiran dan meminta izin jika hendak menggunakannya. Saling memberi hadiah. Menghormati antara satu sama lain. Tidak berhasad dengki dengan kelebihan jiran. Berbicara mengikut keperluan. Menjaga maruah diri dan tidak mengumpat antara satu sama lain. Memastikan jiran selesa dan aman. Melahirkan simpati terhadap kesusahan jiran. Okey. Yang ni dia. Yang ni kewajipan berjiran yang perlu diamalkan. Dia bagi contoh terus lah. Kan senang kita nak amalkan. Okey, apa adab bila kita berhubung sesama jiran kita. Okey, yang pertama apa dia? Bertegur sapa. Kan? Tegur sapa ni bila jumpa apa? Jumpa kita bagi salam. Kan? Lepas tu kita salam dia lah. Salam tangan dia. Ketika apa? Kalau lepas ni COVID dah tak ada lah. Kan? Kalau ni paling kurang kita jumpa dia jauh, kita bagi salam. Tegur sapa. Yang kedua dia menggembirakan jiran dan mengucapkan tahniah apabila mendapat nikmat. Kan bila apa? Bila jiran kita dapat apa-apa kan kita ucap tahniah lah kan. Okey. Yang ketiga berbuat baik dan tidak menyakiti. Buat baik ni macam lah tadi kita kata boleh bagi makanan, boleh tolong dia kan. Tapi dalam masa yang sama jangan kita sakiti dia. Contoh sakiti ni boleh Ustaz suka ambil contoh. Sakiti jiran ni contoh apa? Kita bela kucing. Bela kucing tak salah. Tapi bila bela kucing tu pergi rumah dia, kucing tu pergi rumah jiran, dia pergi berak kat rumah jiran, pergi berak dalam rumah jiran, kat luar rumah jiran, pergi naik kereta jiran, calak habis kereta jiran. Ni termasuk apa? Menyakiti jiran. Kan? Jadi kalau kucing macam tu tak payah bela lah. Kalau nak bela juga kita kena buat tempat yang elok untuk dia. Dan dia tak pergi rumah orang lain. Okay, itu satulah. Yang kedua, jangan bela kucing sampai busuk tak. Kan? Dia berak mata busuk habis satu rumah kita dengan rumah jiran kita pun bau busuk. Ni tak boleh lah, tu termasuk menyakiti jiran.
Banyak lagi cerita jiran. Contoh kita buka TV kuat-kuat sampai bising, kan jiran tak tidur tak boleh. Itu termasuk semua. Termasuk apa? Menyakiti jiran. Okey. Yang seterusnya, menjaga harta benda jiran dan meminta izin jika hendak menggunakannya. Ni harta benda jiran kita jagalah, kena tolong pakai tengoklah anak ni kita nak pinjam motor dia ke apa, kita minta izin dulu. Okey. Saling memberi hadiah. Kan? Kita apa? Sekali kita hantar makanan, bagi hadiah kat dia bila nak raya ke, hantar kuih raya, hantar ketupat kat dia, kan? Okey. Menghormati antara satu sama lain. Okey. Tidak berhasad dengki dengan kelebihan jiran. Janganlah dengki pula kan. Dia boleh beli kereta baru ke, boleh beli perabot baru ke, boleh beli cushion baru ke. Tak apalah kan. Tu masing-masing punya rezeki. Berbicara mengikut keperluan. Okey, berbicara mengikut keperluan. Bila cakap bila perlulah. Okay. Menjaga maruah diri dan tidak mengumpat antara satu sama lain. Okey, kita kena jaga maruah dan juga tidak mengumpat antara satu sama lain. Memastikan jiran selesa dan aman. Ni contoh saya bagi tadi lah. Kan, maksudnya kita jangan sakiti dia dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Yang terakhir, melahirkan simpati terhadap kesusahan jiran. Kan, kalau jiran susah, kita lah kena tolong. Supaya kita tak termasuk dalam hadis yang Nabi kata apa? Tidak beriman orang yang dia kenyang tapi jiran dia kelaparan. Kita tak mau sampai tahap macam tu lah. Okay? Jadi kita kena tolong. Okay? Bukan musim COVID je, nanti sampai bila-bila pun. Kan COVID ke, bila jiran kita susah ke, apa benda pun dia tiba musibah ke, contoh rumah dia terbakar ke, kita dah tolong. Kan? Kita lah jiran yang akan menolong dia. Okey, yang terakhir hikmah. Kan hikmah ni Ustaz tulis lah, Ustaz baca sendirilah tulis lah. Okay? Hikmah mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan. Okay? Hidup dalam keadaan aman dan damai kerana masing-masing telah mengamalkan tanggungjawab yang sewajarnya. Contohnya membantu ketika diperlukan. Kan, jadi bila kita duduk jiran ni, kita buat baik jiran, jiran pun buat baik kita. Sama-sama kita buat baik. Jadi hidup kita akan aman lah sebab dia dah lah rumah dekat kita. Kan kalau dia buat kacau, kita buat kacau. Jadi tak ada ketenangan, tak bahagia lah hidup. Kan kita nak duduk pun dengan jiran ni sama-sama bahagia. Okey. Maruah diri dan keluarga terjaga kerana tidak ada sifat bersangka buruk antara jiran tetangga. Okey. Yang seterusnya, sentiasa berasa selamat dan selesa hidup berjiran kerana saling menghormati dan menjaga keselamatan. Contohnya membuat rondaan berkala secara bergilir. Kan ni contoh kalau jiran kita tak ada, dia keluar, dia balik kampung ke, kita tolong tengok rumah dia. Kan? Kalau kita pula balik kampung, kita pergi mana-mana, jiran kita pula tolong kita tolong tengok rumah kita pula. Jadi tolong menolong lah. Itu penting, ada hubungan yang baik sesama jiran. Kemudian kemungkaran mudah dicegah dengan mengukuhkan hubungan silaturahim antara jiran. Ini lebih kurang lah. Kan kemungkaran ni termasuklah rompakan, kecurian kan. Jadi kalau kita nampak ada orang ragah kan, rabat pagar rumah jiran, kita pun cepat-cepatlah telefon polis. Kan cepat-cepat telefon polis suruh panggil. Jadi itulah peranan sebagai jiran. Okay, melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan menghormati kerana masing-masing menjaga adab berjiran seperti yang tua dihormati, yang muda disayangi. Okay, jadi kita sama-sama jadi masyarakat dalam kejiranan kita ni, kawasan kejiranan kita ni akan bersatu padu dan hormati. Yang terakhir, menikmati keamanan dan keharmonian kerana semua rakyat memahami tanggungjawab masing-masing. Jadi bila masyarakat bahagia, kawasan taman kita, perumahan kita dia bahagia, dia kesan dia negara pun akan bahagia lah, negara pun akan aman. Kan, okay. Jadi dapat hidup dengan elok lah kat dunia ni. Okey. Habis setakat tu. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Aisyah ada soalan tak? Aisyah ada? Ya. Kan macam jiran tu kan jahat kita kan. Okay. Tapi kita boleh kita buat baik dengan dia. Dia jahat dengan kita. Dia tu macam-macam. Kita sampah lah. Lepas tu jiran tu. Macam ni Ustaz. Jiran tu, dia baru main kat kampung ni. Okay. Lepas tu dia buat honak kat kampung ni. Lepas tu kita buat baik dengan dia. Okay. Yang tu lah. Okay. Dia orang buat jahat dengan kita ni ada beberapa cara lah.
Kan kita kena tengoklah kejahatan tu orang mana. Kalau kejahatan tu melibatkan jenayah, ada curi kan, mungkin boleh jadi dia jiran kita curi rumah kita kan. Jadi kalau benda-benda jenayah tu kita kena buat laporan polis lah kan. Okey, ada pun kita kata kejahatan yang buat tadi mungkin kita tak selesa lah. Kan benda tu tak apa elok lah kita kata. Benda-benda tu kita sebagai jiran patutnya kita mula dengan nasihat dululah. Kan kita mula nasihat, kalau kita tak mampu kita guna orang tengah, kita guna jiran yang lain juga tolong bagi nasihat ke dia. Kan kalau tak boleh ni juga maksudnya kita kena guna lah. Contoh macam Ustaz bagi isu kucing. Kucing tu sebenarnya kita boleh buat laporan tau. Buat laporan Ustaz tak ingat kat bandaran ke apa. Kan mungkin tak sampai polis lah. Maksudnya kalau dah jiran kita tak dengar, dia dah kita dah beli habis. Kan keluar cat lekat kuku kucing je. Contohlah kata kan, kita boleh buat laporan. Kata salah Ustaz boleh buat laporan untuk dekat bandaran. Depa akan buat tindakan lah. Jadi kita usaha benda-benda macam tu lah. Tapi kita tak ada lah kita pergi rumah dia, kita pergi barah dia, tu tak sesuai lah. Kita tu tak hikmah lah. Jadi kita gunalah cara-cara yang sepatutnya lah. Kalau dia ada ayah, kita minta tolong ayah dia tolong nasihatkan dia. Kita guna cara yang baik tu. Kecuali lah benda tu melibatkan jenayah lah. Kalau jenayah tu kena buat laporan polis lah. Okay. Boleh Dam? Okay. Aisyah ada soalan tak? Aisyah? Tak ada. Tak ada. Amirah ada Amirah? Dia pun pi tu ni, tak ada line ke apa? Amirah, Farhan, Disha. Amira ada kata lain dia selalu Troy. Tak ada buka. Farhan je lah Farhan. Farhan dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. Farisha? Ada. Okey. Okey, hari ni Ustaz tak buat. Ustaz saja tak buat quiz hari ni. Saja nak suruh kamu kita buat lain sikit. Ustaz nak kamu jawab soalan dari dalam buku ni. Okey. Kamu jawab. Okey. Kamu jawab dalam buku latihan kamu lah. Okey. Kamu jawab dan nanti kamu boleh hantarlah kat Ustaz. Hantar gambar ke apa. Kamu kata kamu dah siap kan. Soalan 1, 2, 3, 4. Tu boleh lah. Ustaz. 1 hingga 7. Kan? Kalau tak mampu nak siapkan hari ni, siapkan kelas untuk kelas satu lagi nantilah. Hari ni kalau Dan buat hari ni buat lah. Kalau tak sempat buat hari ni, kamu boleh buat. Kamu buat ni nanti. Masa kelas yang kita seterusnya hari report. Hari Rabu kau. Hari Khamis. Okay. Jadi yang tu je lah untuk hari ni. Okay. Ada soalan ni? Tak ada kan? Ada mungkin dah? Okey. Okay. Okeylah. Okay. Kita berhenti setakat tu lah untuk kelas hari ni. Okay. Kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.